Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Kali ini kita bertemu kembali bersama saya Liana Husna binti Azmi sebagai trainer awak untuk hari ini. Kalau sebelum ni saya dah cerita macam mana nak guna Microsoft Excel, basic of using Microsoft Excel. Dan sekarang kita akan beralih kepada Microsoft tool yang lain iaitu Microsoft OneNote dan cara-cara macam mana kita nak organize dan kita cantikkan nota ataupun kita buat nota yang efektif lah. Okay. So untuk kita punya timetable hari ini, table of content hari ini, kita akan bercerita pasal apa itu introduction of OneNote dan macam mana kita nak organize notebook kita dan cara untuk kita tambah konten dalam notebook dan juga last sekali cara nak guna math tool dalam notebook. Ini adalah kita punya overview untuk hari ini. Start with the introduction and then we go to organize the notebook, adding contents to our notebook, and lastly we will complete or finish with the math tool. Okay. First of all, kita akan start with the introduction first. So, what is Microsoft OneNote? Okay, Microsoft OneNote ni adalah satu tools yang dia dah develop oleh Microsoft company dan Microsoft tool ni awak boleh guna sebagai nak kumpulkan awak punya nota ataupun nak buat nota bersama orang lain. Maksudnya multi collaboration note taking application. Sebab dia bukan setakat awak boleh tulis je, tapi boleh buat sketches, boleh kita nak buat screen clippings, maksudnya snap kita screenshot dekat apa-apa and then kita clip dekat kita punya Microsoft OneNote ni. Dan Microsoft OneNote ni juga dia part of OneDrive dan juga Office 365, which is dia akan offer web version lah, bukan setakat application biasa tapi ada dekat web version juga. So nanti ni kita akan tengok lebih lanjut pasti. So, available platforms untuk nak access Microsoft OneNote. Macam Microsoft Excel juga, Microsoft OneNote ni pun ada 3 cara macam mana kita nak access dia. Yang first adalah guna desktop application, which is nak letak dekat muka depan laptop kita kan, ataupun dekat desktop application tu kan, tak kisah guna Mac OS ke ataupun Windows ataupun Linux pun boleh guna juga. Sebab dia available kat any desktop application lah. Dan kalau tak nak guna laptop ataupun tak ada laptop and then usually memang buat kerja guna phone ataupun tablet sahaja kan, pun boleh juga sebab dia available in iOS dan juga Android. So tunggu masuk Apple Store ataupun bukan Apple Store, Play Store dan juga Google Play and then download je Microsoft OneNote dan akan ada lah. Dan last sekali, kalau kita tak nak download dekat kita punya desktop application, pun boleh guna dekat web browser je sebab dia part of Office 365 kan. So boleh je buka dekat browser and then kita log in kita punya Microsoft account, dia akan buka kita punya notes lah, apa yang kita dah save sebelum ni. So, apa kelebihan kalau kita nak guna Microsoft OneNote ni? Okay, yang pertama sekali dan yang paling penting, enables collaboration in real time. Sebab macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni, Microsoft OneNote ni pun part of Office 365 dan dia cloud based. So apa-apa yang kita save dekat Microsoft account kita ataupun kita buat, contoh kita buat nota kan, lepas tu kita save and then kita save under Microsoft account kita, benda tu boleh kita nak share dengan siapa-siapa dan orang boleh baca ataupun edit kita punya notebook tu dan automatic apa-apa kerja yang kita buat ataupun edit dia akan save automatic lah. So bila katakanlah saya kongsi dengan kawan A saya, apa yang saya buat kawan A pun boleh buat sebab apa yang saya as long as saya share dengan dia konten apa yang saya dah buat tu. Okay. Yang kedua, dia support notes with the multimedia. Okay, kalau buku kita, buku tulis biasa ataupun buku as in traditional books, kalau kita buat nota, biasanya kita akan tulis ataupun kita sketch je kan. Tapi kalau kita guna OneNote ni, kita boleh letak gambar, kita boleh record audio ataupun kita nak masukkan video dalam notebook pun boleh juga.
So dia jadi lagi menarik lah kita punya nota tu kan. Bila nak baca pun macam, oh nice lah, ada picture, ada audio, ada video, ada link, ada, sebab kita boleh masukkan semua benda kat dalam tu. Lepas tu yang ketiga adalah other software can be integrated. Okay, let's say kita memang Microsoft punya user kan. So kita kan benda tu kita synchronize kan dengan kita punya Microsoft account kita kan. So kalau kita nak hantar email dekat orang guna Outlook je, Microsoft Outlook, kita boleh je masukkan kita punya ni, dia akan integrate dalam email tu dan vice versa lah. Okay, kalau tadi kita bercerita apa itu Microsoft OneNote, kita bercerita kegunaan dia, kelebihan dia, macam mana nak akses. Sekarang kita tengok cara kita nak organize notebook tu pula supaya tak nampak bersepah kan. Okay, cara pertama untuk kita organize kita punya Microsoft OneNote tu adalah kita boleh create multiple notebooks in one Microsoft OneNote tu lah. Maksudnya kalau dalam secara buku tradisionalnya, kita akan guna banyak-banyak buku kan. Untuk SEM 1 buku lain pula, kalau SEM 2 buku lain. Tapi kalau kita guna je OneNote ni, kita dah tak perlu guna banyak-banyak buku macam tu. Maksudnya kita boleh compile semua nota-nota kita tu, letak kat dalam satu folder je. Let's say sebelum tu kita kena tahu ada 3 main features dan yang ada dalam OneNote ni, iaitu satu adalah notebook, section dan juga pages, dan adalah different dia kan macam mana. Sebab dalam satu notebook boleh create dalam satu OneNote boleh create banyak notebook, dan dalam satu notebook boleh create banyak section, dan setiap section tu pula kita boleh letak banyak-banyak pages. Okay, macam ni lah kalau nak senangkan. Katakanlah untuk sepanjang pengajian kita dekat pengajian sepanjang untuk degree lah, katakanlah untuk degree kan. Okay, untuk satu degree nak finishkan satu degree tu ambil masa hingga 5 ataupun 6 SEM kan. Okay, setiap SEM tu kita boleh createkan notebook yang berbeza. Maksudnya SEM 1, SEM 2, SEM 3 sampailah habis, kita boleh createkan satu notebook. Tapi semua notebook ni kita letak kat dalam satu Microsoft OneNote sahaja. Okey, dalam setiap SEM tu pula ada banyak subjek yang you ambil kan. Okey, katakanlah subjek A, subjek B, subjek C. Okey, dalam SEM 1 sahaja, dalam OneNote, dalam notebook SEM 1 tadi, awak boleh create section, setiap section untuk setiap subjek tu. Macam tu. Maksudnya kita tekan je dekat SEM 1, SEM 1 tu dalam notebook kan. Okey, untuk kita nak create multiple section pula kat dalam tu. Okay, cara maksudnya untuk subjek A, subjek B, subjek C, and then subjek D, dan so on lah. Ada berapa subjek yang you ambil dalam tu. Tu kita boleh create section. Okay, kan dalam satu subjek tu kita ada beberapa kelas kan. Dalam seminggu mungkin ada sekali ataupun 2 kali ataupun 3 kali kan. Okay, untuk setiap kelas tu pula, nota dia awak boleh letak dalam different pages. Macam tu. Tu cara macam nak bezakan apa tu notebook, section dan juga pages. Okay, cara nak add multiple notebook. Mula-mula sekali kan. Okay, kalau nampak dekat anak panah yang saya tunjuk ni, dekat tepi tu akan ada ditulis notebook kan. Okay, bila you ada dekat bawah, dia ada satu kolom untuk add notebook ataupun satu section lah kot kita panggil kan, add notebook. You klik dekat add notebook. Bila dah klik dekat add notebook tu, dia akan keluar satu kotak, dan dalam kotak ni kita boleh letak title of notebook yang kita nak tu lah. Kalau SEM 1 lah, kalau SEM 2 kita letak SEM 2, macam tu. Dan kita boleh je lah banyak-banyak notebook. Tekan je add notebook, kita boleh create multiple notebooks in one note. Okay, yang kedua adalah kita create sections in notebook. Kan tadi kita dah kalau dekat notebook kita nampak add notebook kan. Okay, kalau untuk section pula, cara kita nak tambah add section ni sama ada, let's say kalau SEM 1 kan, kalau dalam notebook yang SEM 1 tadi tak ada apa-apa, kosong kan. Satu cara dia adalah you boleh je tekan dekat click here ataupun enter, press enter.
automatic dia akan createkan satu section untuk awak. So nanti bolehlah letak apa-apa subjek yang you nak letak tadi kan. Okay. Ataupun kita dah buat dah ada satu section tapi kita nak create another section dekat dalam notebook kita tadi. Okay, cara dia adalah pergi dekat bawah pula. Dekat bawah daripada notebook tu dia akan tulis add section. So you just click dekat add section tadi. Dekat add section tu. Okay. Bila dah klik dekat add section tadi, dia akan keluarlah satu kotak macam ni. So you just enter a section name. Let's say untuk saya letak subjek PQI 6704. Ni subjek saya lah. So nanti saya letak je kat situ dan klik OK. Dan dia akan create kita punya section dekat OneNote tadi, kat notebook tadi kan, untuk SEM 1. Kata macam tu lah kan. Okay. Dan cara nanti kita boleh tambah lah untuk subjek lain pun buat benda yang sama. Kita mula-mula kalau tak pernah buat lagi, you can just click here ataupun press enter. Kalau dah ada, kita tekan je dekat bawah nanti untuk add section. Bila dah add section, kita masukkan nama and then click OK. Macam tu sahaja. Dan yang paling, tadi saya dah letakkan subjek untuk SEM saya. Dah ada 5 subjek yang saya ambil kan. Untuk setiap subjek, saya nak asingkan minggu pertama line nota dia kan. So saya kena create subsection ataupun pages. Tu kita kenapa saya kena create subsection. Maksudnya tak adalah saya compilekan semua. Nanti saya boleh je, saya nak baca nota minggu ke berapa, saya nak refer nota minggu ke berapa, saya just klik je dekat section ataupun pages yang saya buat. Macam tu cara dia. Kan nampak organize kan. Dalam SEM 1 ada semua subjek, and dalam setiap subjek tu saya dah listkan minggu-minggunya. So nanti kalau saya nak baca week 3, saya tekan je lah week 3. Cara nak buat subsection ni kita tengok seterusnya. Ni cara nak buat subsection. Tekan je, nanti dekat bawah tu ada add page. Bila dekat add page tu, nanti kita klik je dekat add page. Lepas tu dekat atas, bila kita tekan add page, dia akan keluar macam ni. Ada satu kosong yang kat tepi tu akan jadi kosong kan. Kita letak je title. Katakanlah week 3 kan, dia masih buat macam. Kita letak je week 3. Nanti dia akan tolong susun terus untuk kita. Lepas tu, dekat bawah pada title yang kita tulis tu, kalau korang perasan, ada satu information yang bila kita buat page tu. Maksudnya hari apa kelas kita tu. Macam tu. So nanti macam senang lah kita nak check balik. Oh, hari kelas ni aku hadir ke tak hadir. Ataupun yang mana kita tertinggalkan. So boleh check je based on nota yang kita dah ada. Ni cara-cara yang nak buat subsection tu lah, tapi in wording punya cara. Dah susun dah. Sekarang kita nak add content pula. Sebab nak suruh nampak menarik kan kita punya notebook tadi kan. Tak naklah sekadar nak tulis je. Memang kita boleh tulis, tapi kalau guna buku pun kita tulis juga. So apa membezakan buku dengan kita punya Microsoft OneNote kan. Yang pertama sekali, kita kena tahu feature apa yang kita boleh add kat dalam kita punya Microsoft OneNote tadi. Sebenarnya banyak tau. Antaranya kita boleh create table, kita boleh insert file, kita boleh masukkan picture juga. Lepas tu boleh masukkan any link, ataupun kita nak masukkan suara kita pun boleh. Dan yang paling saya suka sebab dia boleh include emoji juga tau, and stickers. Ada emoji dan stickers. So macam kita bermesej macam WhatsApp ke Telegram kan ada. Sekarang semua guna emoji kan. Microsoft OneNote pun kita boleh guna emoji juga. Itu yang seronoknya. Selain tu, you boleh juga draw. Nak sketches ke apa kan, tekan je dekat draw tu. Nanti dia akan bagi option apa yang you boleh buat. You nak buat bentuk ke, ataupun you nak sketch using your hands ke. Kalau dekat tablet kan boleh je nak sketch guna tangan kan, nak lukis kat dalam OneNote pun tak ada masalah. Feature yang pertama adalah insert pictures. Kita belajar macam mana nak insert pictures kat dalam tu kan. Untuk insert pictures ni pula ada 3 option yang kita boleh. Iaitu kita nak insert pictures from file, ataupun kita nak insert picture from camera, ataupun kita nak insert picture from online sources. Pertama sekali, kalau kita nak insert picture from
kamera kita, dalam file, from file kan. Bila untuk file ni, kita tekan je option from file dekat ada picture punya ribbon tu kan. Pilih from file, nanti dia akan keluar kotak ni. Dan bila dah keluar kotak ni, choose file, dia akan suruh kita, dia akan bagi, dia akan direct kita kepada documents yang ada kat dalam kita punya laptop tu. Ataupun dekat, kalau guna phone lah, kalau guna tablet lah macam tu. So nanti kita pilih je apa-apa yang kita file yang kita nak. Bila kita dah pilih, nanti you insert picture yang you dah pilih tadi tu, you insert. Bila dah tekan insert tu nanti automatic nanti dia akan generate, and then computer file tu akan di-uploaded into our notebook. Okay, yang second pula adalah saya tukar. Yang ni adalah insert picture from camera. Ini maksudnya kita nak ambil gambar kan. Tapi sebab ni saya guna laptop, so dia tak cantik. Tapi kalau you guna tablet ataupun you guna kamera, dia lagi nice lah nak guna feature ni kan. Okay, katakanlah you duk buat nota, lepas tu you macam nak ambil gambar something lah, nak masukkan dalam kita punya tu, you boleh je click from camera. Sama juga, bila dah click from camera, nanti dia akan keluar kamera ni, sama ada you nak guna face, front camera ataupun back camera, is up to you. So nanti klik dekat kamera ni, bila you dah fokus ke apa semua, you just tekan. Bila dah tekan gambar tu, okay, katakanlah gambar tu a bit blur dan you nak retake pun boleh. Maksudnya you tekan je retake kalau tak suka, ataupun kalau dah berpuas hati gambar tu dah clear apa semua, you just tekan insert. So nanti gambar yang you ambil tadi, kamera tadi, dia akan masukkan ataupun insert kat dalam kita punya OneNote tu lah. Dan last sekali, kalau kita nak insert pictures from online sources, sebab Microsoft OneNote ni dia dah integrate ataupun dia dah kita boleh je terus masuk dengan Microsoft Bing ataupun Microsoft Edge kalau tak silap saya. So nanti bila kita dah tekan from online sources, dia akan keluar online pictures. So apa yang kita nak kan, ni antara contoh-contoh yang ada lah kan. Let's say saya nak cari gambar beach, katakanlah saya nak tengok yang beach punya kan. Okay, saya search je ataupun saya boleh je tekan terus dekat beach kat sini kan. Okay, bila saya dah tekan, nanti dia akan bagi banyak-banyak option yang dah ada, yang ada dekat search Bing tu kan. Okay, you pilih gambar apa yang you nak. Bila dah pilih, you klik dekat gambar tu, klik kat gambar tu, after that you tekan je insert. So nanti pictures from online sources tadi tu will be uploaded to kita punya OneNote tu lah. Okay, feature yang kedua nak insert file pula. Okay, insert file ni kita boleh buat dua cara, iaitu kita nak attach file attachment ataupun kita nak insert file print out. Kita tengok beza dia. Cara nak masukkan dia ataupun insert dia adalah lebih kurang. Tapi apa perbezaan kita insert file attachment dan juga insert file print out? Okay, mula kita tengok cara dia. Bila pilih salah satu, katakanlah you nak pilih file attachment kan. Okay, you klik klik untuk file ribbon dan you tekan option insert file attachment. Lepas tu bila dah tekan tu, nanti dia suruh kita pilih file. So pilihlah file mana yang you nak upload dekat you punya OneNote tu kan. Okay, lepas tu bila dah upload, dah pilih file yang kita nak tadi tu, yang dari komputer kita ataupun tablet kita tadi, kita dah pilih file, dan kita insert je. So nanti dia akan upload lah. Bila kita tekan insert tu, nanti dia akan upload kita punya file tadi dekat kita punya OneNote. So sekarang kita tengok apa perbezaan kita upload file attachment dan juga file print out. Sekarang ni apa yang kita nampak ni adalah saya upload benda ni sebagai attachment. Bila saya upload sebagai attachment, saya tak boleh nak view ataupun edit content dalam file yang saya upload tadi. Bila saya nak baca benda ni, saya kena download dulu file ni. Maksudnya saya tekan dulu dekat ni,
dan dia akan kalau saya guna laptop lah biasanya kan, okay, bila saya tekan tu dia akan download file yang kita attach tadi masuk dalam laptop kita, barulah saya boleh view file ni. Maksudnya saya tak view file ni dalam OneNote, tapi saya view dekat laptop guna, cuma file ni ada sebagai attachment sahaja. Okay, tapi kalau saya nak edit saya punya file tadi, saya kena insert dia sebagai print out. Sebab bila print out, saya boleh baca dan edit, ataupun saya boleh view dan edit saya punya kerja tadi. Okay, yang ni sesuai kalau cikgu-cikgu yang guna macam dia nak bagi tugasan dekat anak murid kan. Okay, dia buat je macam ni. Dia insert file sebagai print out, so that nanti bila dia bagi dekat anak murid, nanti anak murid dia boleh terus edit dekat sini je, boleh tanda dekat sini, boleh tulis nama apa semua. Dan cikgu pun dia boleh je, ataupun student yang hantar kan, student yang hantar kerja dia orang yang dah buat tu, cikgu nak upload, nak tanda kan, nak tanda boleh je tanda dekat Microsoft OneNote ni terus, dan kita bagi komen ke apa kan. Bila kita dah bagi komen, boleh terus share feedback kita tu dekat student. So senang lah, sebab yang ni kita boleh nampak dia punya content. Okay, kalau yang ketiga feature adalah add link. Biasanya yang ni macam kita nak add link from other website, contohnya macam untuk artikel ke, ataupun journal ke, ataupun YouTube. Kita nak masukkan link untuk YouTube kan, sebab kadang-kadang macam kita bagi nota dekat someone else, kita nak kongsi video yang berkaitan dengan nota kita tu, kita boleh je add link. So nanti bila orang tu tekan link tu, dia akan direct kepada video ataupun apa-apa yang kita nak user satu lagi tu tengok. Cara dia, bila kita tekan add link, nanti akan keluar macam ni. Okey, dia ada dua kotak, berbeza dengan sebelum ni ada satu kotak je kan. Okey, kalau untuk yang ni, display text ni, maksudnya kita nak nampak sebagai apa? You upload satu video dari YouTube katakanlah saya upload video, music video kan. Okey, tajuk music video apa? Saya boleh je display dekat sini. Lepas tu barulah kita copy address link tadi, and then kita paste dekat address box ni. Lepas tu dah settle, kita tekan je insert. Ni contoh dia, saya letak satu music video Should Have Let Go ni kan. Okay, saya letak dekat sini, so saya sebagai display text. Lepas tu nanti saya copy link tadi, letak dekat address ni, baru saya insert. So nanti bila dekat notebook, dia akan keluar macam ni je lah. Dia tak keluar lah link panjang-panjang tu. So senang lah bila you nak, especially kalau kita letak banyak-banyak link kan. Kalau tak letak display text, nanti orang tak boleh nak beza apa yang kita nak letak tu. So sekarang orang dah boleh beza, oh ni apa, yang link ni untuk apa, yang link ni untuk apa. Dia lagi senang lah. Satu lagi feature yang menarik dalam OneNote ni adalah dictation tau. Macam apa tu dictation kan. Okay, dictation ni cara nak cari dia bukan dekat insert, dia dekat home. So nanti dekat tab home tu nanti ada dekat hujung sekali ada dictation kan. Okay, nanti you boleh pilih bahasa apa yang you nak dictate, tapi usually ni English lah, lagi senang kan dia nak detect, tapi tak semestinya English. You boleh je nak guna bahasa apa, nanti you cari je, scroll down, ada bahasa apa yang you nak guna. Okay, cara yang pertama adalah you pergi dekat home. So nanti you cari je microphone punya icon. Microphone tu lah kita guna sebagai dictate feature. So bila dah cari microphone tadi, you cari language pula, language apa yang you nak guna untuk dictate. Okay, lepas tu bila you dah pilih yang tu, tekan lagi sekali dekat microphone tu. Okey, nanti bila dah tekan lagi sekali, user dah boleh start bercakap dekat mic ataupun kat laptop, kita tak kisahlah kan. Okey, apa yang you cakap tu nanti OneNote akan convert you punya percakapan tu kepada teks. Itu fungsi dictation tu yang menarik. Let's say macam saya cakap lah, okay, selamat pagi dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar pasal bla 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 bla. Okay, apa yang saya cakap tadi, OneNote tu akan convertkan kepada teks. So kalau you rasa malas nak type, tapi you rasa macam, oh hari ni malas lah, tapi you ada something yang you nak tanda sebagai nota kan, you boleh je bercakap. So bercakap nanti
kita punya OneNote tu yang akan tolong convertkan dia jadi teks. Kan convenient macam tu kan. Okay. Last feature yang kita akan belajar hari ni adalah math tool. So, dia bukan setakat boleh ambil sebagai note taking application, tapi dia boleh juga guna macam calculator kita. Menarik kan? Okay. Pertama sekali, math feature ni dia ada dekat bawah insert ribbon tu. Insert tab. Dekat tu ada math feature tu terletak dia macam ada tambah tolak darab bahagi tu yang kita panggil math feature. Cara nak guna dia sama ada dua cara. Sama ada you write the equation in ink, maksudnya macam kalau you guna tablet kan, you tulis guna tangan you punya equation tu, nanti equation tu akan converted into math equation, ataupun you type siap-siap kita punya math equation yang you nak kira tadi. Tapi nanti dia akan bagi guidance macam mana kita nak guna math tool ni. Ni cara dia lah. Satu, sama ada you nak pilih nak write equation in ink ataupun nak type guna keyboard. Lepas tu dia suruh select equation, lepas tu guna type math button yang you nak buat. Ni antara contoh lah yang dia boleh buat. Okay, yang pertama sekali kita guna ink to math. Yang ni kan. Okay. Yang pertama sekali bila nak guna macam tu, pergi dekat draw, you pilih you punya pen, tak kisahlah nak guna pen ke nak guna marker ke, mana-mana yang you prefer. Kan? Bila dah tekan yang tu, lepas tu saya pun tulis. Ni apa yang saya dah buat lah. Contohnya x sama dengan 2y plus 4. Satu lagi equation, x sama dengan 4y minus 9 kan. Ini quadratic equation. Saya buat quadratic equation kan. Okay. Step yang seterusnya, tadi saya dah buat kan, saya kena highlight, pergi dekat bawah draw juga, pilih kotak yang macam bertanda putus-putus tu, kotak tanda putus-putus, itu kita guna sebagai nak highlight kita punya equation yang kita guna ink tadi kan. Okay, saya pilih kotak ni, saya highlightkan saya punya equation tadi. Bila dah highlight, saya pun tekan dekat math. After saya dah highlight tadi, tekan dekat math equation. So nanti dia akan keluar, dia akan convertkan tulisan guna ink tadi kepada words ataupun kepada math equation yang dia yang tolong tuliskan. Okay, let's say lah tulisan kita tu OneNote detect lain. Macam saya ni dia dah terus detect yang cantik. Okay, kalau equation tu lain, awak boleh je tekan fix it. Bila tekan fix it tu nanti dia akan bagi apa yang kita nak betulkan. Okay, bila dah betulkan dulu apa yang tak betul, lepas tu baru kita tekan into math. Maksudnya dia akan keluar yang macam ni lah. Okay, tadi saya dah generate math equation tadi kan. Saya dah generate, dia akan keluar macam ni. So saya pun nak guna dah betul daya ni. Okay, saya pun nak guna math tadi. So saya select an action, tekan dekat bawah daripada kita punya fix it ataupun into math tadi tu kan. Okay, tekan select an action, dia akan bagi apa yang dia boleh tolong selesaikan untuk you. Let's say kita nak solve for x, y, berapa value x, berapa value y kan. You tekan je, nanti dia bagi berapa total dia. Lepas tu kalau you nak faham dengan lebih lanjut, dia akan bagi step by step punya solution pun ada. Nanti you tekan je dekat show steps ni. Okay, kalau tadi kita buat ink to math, sekarang kita type terus equation ni. Okay, first you type je lah apa equation yang you nak kat dalam OneNote you ni kan. Okay, bila dah tekan, you dah type, sama juga you highlightkan dia, highlightkan equation tadi, terus je tekan math. Okay, bila dah tekan math, equation seterusnya you boleh je lah macam yang sebelum-sebelum ni juga. Kita pergi solve for equation, lepas tu you nak solve for apa. Kalau yang tadi kita solve for x and y kan, tak semestinya x and y. Dia boleh juga tolong buat graph untuk kita. Dia plot graph untuk kita. Kita pilih plot a graph based on the equation yang kita dah buat ni lah. Okay, ni contoh dia. Okay, tadi kan tadi kita dah cari x and y. Sekarang kita nak graphkan dia. So nanti kita akan buat graph in 2D.
So nanti dia akan bagi graf ni, dan kalau graf ni awak nak masukkan dalam kita punya OneNote, tekan je insert on page. Bila kita tekan insert on page tu, nanti dia akan masukkan dalam kita punya OneNote. Kan senang, you tak payah nak buat susah-susah kan, dia yang tolong buatkan. Benda ni pun senang. So tak semestinya quadratic equation, banyak lagi math equation yang lain yang boleh tolong solvekan untuk kita. Okay, dah habis untuk pembelajaran kita hari ni ataupun training kita hari ni. Okay, seperti yang saya janji, saya akan bagi link untuk quiz kita lah, dua-dua, untuk Microsoft Excel dan juga Microsoft OneNote. Ni bukan quiz, dia more to like a game lah, macam you, sama ada you faham ke tak faham apa yang you nak dah belajar kan, you boleh je guna link ni, nanti dia akan direct you kepada quiz tu lah. So selamat mencuba. Setakat itu sahaja untuk kita punya pembelajaran session ataupun workshop kita hari ini. So macam biasa, kalau you have any further question, you can just email me through my email ataupun contact me using Twitter ataupun Instagram. InsyaAllah I will reply to you as soon as possible lah. Kalau yang tak faham mengenai workshop ni sendiri ke, ataupun you nak tanya lanjut benda lain pun tak ada masalah. So I will try to guide you and help you as much as I can. So that's all for today. Thank you. See you and stay safe.